Majlis kahwin aku dengan isteri aku semalam diadakan di hotel kamu. Kenapa kamu tak nak mengaku? Aku dah cakap banyak kali. Hotel kami sebulan ini langsung tak ada. Menganjurkan majlis kahwin besar. Kalau kamu masih nak buat kacau, aku akan lapor polis. Kamu yang tipu, yang patut lapor polis. Ialah aku. Budak ni nampak elok tapi busuk hati. Rupanya gila. Pengurus Razak ni baik sangat. Kalau orang lain, dah lama hantar dia ke hospital jiwa. Betul. Aku rasa isteri yang dia cakap tu pun rekaan dia. Kalau tak dah lama buat hal begini, takkan tak ada orang datang ambil. Kenapa jadi begini? Mungkinkah betul? Akal aku dah tak waras? Nama aku Amir Iskandar. Semalam aku kahwin dengan kekasih yang bercinta 5 tahun. Aku ni anak yatim. Dari kecil. Nasib baik ada tolongan orang, baru aku dapat kahwin dengan Aina. Hari ini minumlah sepuas hati. Jangan berhenti minum. Jangan berhenti minum. Jangan berhenti minum. Tapi keesokan harinya, aku terjaga di atas rumput tepi jalan. Nombor telefon Aina Rahman tak dapat dihubungi. Maaf, nombor yang anda dial tak wujud. Sila semak dan dial semula. Nombor tak sah. Telefon ayah mentua Rahman. Tapi dia kata tak kenal aku langsung. Halo ayah mentua? Aku tak kenal kau. Kalau telefon lagi aku blok. Dengan kecewa, aku pergi ke hotel tempat majlis kahwin nak cari bukti. Tapi pengurus hotel kata, Sepanjang bulan ni hotel kami langsung tak ada majlis perkahwinan besar. sini langsung, tak ada majlis kahwin. Perkhidmatan majlis kahwin hotel ni terbaik di kota ini. Aku pun nak buat majlis kat sini nanti. Aina Rahman, kau dengan keluarga kau, kenapa buat aku macam ni? Kita baru kahwin semalam. Apa kau buat? Lepas. Aku tak kenal kau. Aku Amir Iskandar. Semalam kau pakai baju pengantin, pegang tangan aku jalan di Permaidani. Baru sehari. Kau dah lupa? Lepas. Teman wanita aku sepanjang hari semalam. Dating dengan aku. Mana ada masa nak kahwin dengan kau? Sayang, jom. Jangan peduli si gila ni. Berhenti. Aina Rahman isteri aku. Pulangkan dia. Lepas. Tak lepas, aku pukul. Hari ini, tak kira apa pun. Nak mati? Encik, Amir. Amir, kenapa? Aku ni hidup semula di hari perkahwinan. Amir, kau terlalu gugup ke? Bibir kau dah pucat. Ketika ini, perhatian Aina padaku tak macam pura-pura. Mesti aku selidiki apa yang berlaku dalam hidup lepas. Perkahwinan belum tamat, kita rakam video untuk kenangan. Baiklah. Hari ini, aku dan Aina di Hotel Gemilang Seri berkahwin. Kami akan bersama seumur hidup, takkan berpisah. Bukan saja hidup ini, hidup seterusnya pun nak bersama. Mari ambil gambar. Baik, ambil yang cantik. Dengan bukti ini, aku tak takut Aina menafikannya nanti. Mak dan ayah, Amir, Aina kami dibesarkan dengan manja. Sifat dia ni agak manja sikit. Harap kau boleh bertolak ansur dengannya. Ya, Amir. Aku tahu dulu. Kau berusaha sendirian, memang susah. Nanti, rumah tangga ini, kau berdua yang jaga. Ada masalah? Beritahu saja.
Jangan tanggung sendiri. Pasangan tua ini baik hati, kata-kata ikhlas, rumah pengantin kami. Pun mereka yang beli. Macam mana pun, tak nampak macam penipu. Tapi, ayah mentua saya Amir Iskandar. Apa Amir Iskandar? Saya langsung tak kenal awak. Kalau call lagi, saya blok. Tapi kenapa dulu, semasa call ayah mentua, dia kata langsung, tak kenal saya? Mak dan ayah sedang cakap dengan awak. Bawa buat terpinga-pinga. Mak, ayah, jangan risau. Saya nanti pasti akan berusaha sepenuh hati. Untuk Aina, takkan biar dia tersinggung langsung. Budak baik. Dengar awak cakap macam tu, kami dah tenang hati. Kamu berdua mesti hidup bahagia ya. Terima kasih atas doa, Saudara Mara dan kawan-kawan. Selepas saya dan Aina kawin, kami pasti hidup aman damai. Takkan mengecewakan semua. Aina, kau kata kalau satu hari nanti kau tiba-tiba lari, tinggalkan saya nak buat macam mana? Budak ni asik cakap karut. Aina ni fikiran dia, semua untuk awak. Mana mungkin dia lari? Betul, Amir. Dalam hidup saya, cuma awak seorang yang saya cintai. Sejak saat saya putuskan nak kahwin dengan awak, detik itu juga, saya tak pernah terfikir nak tinggalkan awak. Cakap tak guna. Awak kena tanda tangan sini, kap jari. Baru tak boleh nak nafi. Baik. Asalkan awak rasa selamat, saya tanda. Ini, aku baru suruh pelayan. Cetak gambar kita berdua. Tadi, tanda tangan di belakang gambar ini, cap jari pun dah cukup. Sekarang awak dah tenanglah. Tapi cuma tanda tangan cap jari, tak cukup lagi. Hah? Awak nak apa lagi? Bagaimana kalau awak beritahu rahsia yang cuma awak dengan keluarga sahaja yang tahu? Banyak betul akal awak. 10 tahun lepas, di lorong lama sebelah barat kota, bawah pokok tua pertama, aku tanam satu kapsul masa, warna merah jambu. Dalamnya ada cita-cita dan lukisan aku masa kecil. Aku fikir, nanti dah ada anak, baru aku gali semula, bawa dia kenang zaman kecil aku. Awak rasa macam mana? Apa pun awak buat, aku sokong. Amir, temankan aku ke tandas. Sekarang ramai sangat orang. Aku rasa takut sikit. Baiklah. Jom. Nanti aku pun nak buat majlis kahwin. Di sini juga. Baiklah. Ikut suka awak lah. Itu dia. Siapa awak? Apa awak buat? Sembunyi-sembunyi kat sini? Jangan salah faham. Aku cuma lalu saja. Nak bersandar sini, rehat sebentar je. Lalu? Ini dalam laluan jamuan kahwin. Hotel Gemilang Seri. Orang luar macam mana? Boleh lalu sini? Memang ke? Aku pun tak tahu macam mana aku boleh masuk. Aku nampak ada pintu sisi. Kat sana terus masuklah. Tipu. Kalau betul-betul kebetulan lewat, kenapa sengaja tekan topi? Sorok di penjuru? Kau ingat aku bodoh ke? Cakap, kau ni siapa sebenarnya? Apa hubungan dengan Aina Rahman? Saya Faris Hassan. Bekas teman lelaki Aina Rahman. Dia rupanya bekas teman lelaki Aina. Tapi jangan risau. Saya datang sini, tiada niat jahat pun. Cuma nak tengok dia dari jauh. Nampak dia bahagia berkahwin? Saya pun lega. Berhenti, mari sini. Amir, nak pergi mana? Kau ada bekas teman lelaki. Nama Faris Hassan ke? Maaf Amir. Bukan sengaja nak sembunyikan. Hubungan saya dengan Faris Hassan, semuanya dah lama.
kami dah putus hubungan sepenuhnya. Betul. Sudah tentu. Saya tak bagi tahu. Takut kau overthink. Amir. Dalam hati saya sekarang, cuma ada kau seorang. Sejak bersama dengan kau, semua yang dahulu, saya dah lepaskan. Sejak bercinta dengan Aina, Di mana sepanjang hari kemarin? dia tak tipu saya rasanya. Baik, saya percayakan kau. Tapi kalau ada apa-apa hal, jangan sembunyikan lagi. Tahu dah. Amir, baiknya kau. Jom, mak dan ayah masih tunggu. Faris Hassan, dia cuma nak tengok ke? Aduh, Penatnya, sepanjang petang melayan tetamu minum. Nasib baik awak tak mabuk. Kalau tak, aku kena jaga awak. alamak susahnya sayang. Lepas ni tak akan buat awak penat macam ni. Aku nak pergi cuci muka dulu. Baiklah. Kali ini, aku tinggalkan banyak bukti. Tak mabuk teruk. Macam masa dulu, esok pasti tak akan ada masalah lagi. Kenapa? Kenapa aku di sini lagi? Maaf, nombor telefon yang anda dial tidak wujud. Sila semak dan dial semula. Halo ayah mentua, saya Amir Iskandar. Siapa ayah mentua awak? Anak saya belum kahwin lagi. Kenapa semua ini masih berlaku? Ini semua kenapa? Perkawinan itu memang benar. Mereka semua tipu aku. Nasib baik aku ada simpan bukti. Kali ini, aku mesti buat mereka bayar harganya. Kamu semua penipu. Main-main dengan aku. Ini semua kenapa? Penipu apa? Kami langsung tak kenal awak. Tak kenal aku? Baiklah. Semalam awak masih pakai gaun pengantin bersama aku di hotel ini, mengadakan jamuan perkahwinan. Depan kamera awak kata, nak bersama aku seumur hidup. Hari ini dah pegang tangan lelaki lain, buat-buat tak kenal aku. Jangan cuba nak tipu guna video AI sintesis. Semalam aku jelas-jelas bersama teman lelaki aku Faris Hassan dari tadi sampai sekarang. Macam mana mungkin aku muncul di jamuan perkahwinan? Sintesis AI? Awak buka mata, tengok betul-betul. Semua ni saudara mara awak. Muka mak dan ayah awak pun terakam sangat jelas. Macam mana mungkin ini sintesis? Aku rasa awak ni bagai si miskin berangan tinggi. You cuma tak dapat Aina Rahman. Sebab tu guna cara keji murahan, sebarkan fitnah. Aku bagi tahu awak, cepatlah pergi. Kalau tak, aku terus panggil polis. Encik ini, sepanjang bulan ini hotel kami langsung tak ada jamuan perkahwinan. Video awak ni nampak sangat palsu. Aku nasihat awak jangan buat kecoh sini lagi. Nampak macam orang normal, kenapa boleh obsesif sampai macam ni? Sampai buat video palsu fitnah orang. Mesti dia lari dari hospital psikiatri. Cepat hubungi keluarganya, bawa dia balik. Jangan nakal di sini. Kasihan sungguh gadis ini. Anak pengerusi, Diganggu orang gila? Aku tak gila. Mereka yang ada masalah. Pasangan kekasih ini bersekongkol dengan semua, tipu perasaan dan duit aku. Mengarut apa kau cakap? Aku dan Aina Rahman bercinta dengan baik sahaja. Lihatlah kami bersekongkol tipu kau. Bukti jelas ada. Kau masih tak nak akui? Muka kau berdua, tebal macam tembok kota. Mak, ayah cepat datang Hotel Gemilang Seri. Ada orang asyik ganggu aku, buat video palsu fitnah aku. Aku takut sangat. Aina. Mak, Aina, awak okey? Siapa yang bully awak? dialah. Dia guna video AI palsu, fitnah aku kahwin dengan dia. Dia kutuk aku dan Faris Hassan penipu. Orang gila songsang mana ni? Berani ganggu anak aku di siang hari macam ni? Semalam awak pegang tangan aku, kata, awak serah Aina pada aku, awak tenang hati. Hari ini kenapa awak langsung tak nak mengaku? Perkahwinan apa? Teman lelaki anak aku sekarang ialah Faris Hassan. Mana mungkin buat majlis untuk awak? Cepat berambus. Kalau masih ganggu Aina, aku tak akan bertolak ansur. Dengar tak? Cepat berambus. Jangan menghalang di sini. Aku tak pergi.
Kalau tak selesai hari ini, aku takkan pergi. Majlis itu benar. Semua restu awak pun, semua benar. Balai polis datang pun, aku tak takut. Beberapa video AI palsu. Nak jadi bukti? You nak tipu kami dengan benda ni? Fikir-fikir dulu. Awak ni siapa? Kalau video ni awak tak percaya, yang ini pula, ni gambar yang dicetak semasa aku kahwin dengan Aina Rahman. Dicetak di tempat. Belakangnya ada tanda tangan asal Aina. Ada cap jari dia. Ini pun awak tak percaya? Ini memang tulisan Aina. Cakap. Ini cap jari kau sendiri ke? Yang tekan sendiri? Tanda tangan sendiri? Kenapa kau khianat aku? Gambar ni aku langsung tak pernah tengok. Tanda tangan bukan aku. Cap jari pun bukan. Kau tiru tulisan aku, palsukan cap jari aku, lekatkan kat sini. Nak ganggu aku? Habis akal kau guna. Tiru dan palsu. Semalam kau tanda tangan, banyak saudara tengok. Macam mana boleh buat kat aku? Sudahlah, Aina dah kata. Tak pernah tengok gambar ni. Jangan nak gaduh lagi. Aku gaduh? Perkahwinan aku dengan Aina Rahman memang benar berlaku. Jangan harap nak nafikan. Jangan gaduh, polis nak sampai. Simpan tenaga untuk cakap dengan polis. Buka syarikat sendiri? Apa dah jadi? Saya. Lelaki ni asyik ganggu Cik Rahman dengan keluarganya. Kata pernah kahwin dengan Cik Rahman. Mereka bergaduh. Saya tak ada pilihan, terpaksa panggil polis. Tuan Polis, baik kamu datang. Saya yang mangsa di sini. Semalam aku buat majlis kahwin di sini, di hotel ini. Tapi hari ini, dia orang pura-pura tak kenal aku. Kata aku penipu, ini pun ada. Ini gambar dari majlis semalam. Belakang ada tanda tangan Aina Rahman dengan cap jari. Boleh semak cap jari. Aku memang tak tipu. Suruh kawan kat balai, siasat bukti ni. Ya. Setelah disiasat, cap jari Puan Zulkifli memang ada dalam gambar ini. Tulisan pun sama dengan Puan Zulkifli. Tiada tanda pemalsuan. Cap jari dan tulisan tu asli. Kalau macam tu, perempuan ni tipulah. Patutlah dia marah sangat. Rupa-rupanya ada bukti. Kenapa dengan keluarga ni? Tak masuk akal. Perkara besar macam kahwin pun boleh pura-pura tak tahu. Ini mustahil. Aku langsung tak pernah nampak gambar ni. Mana mungkin ada tulisan aku? Cap jari pun mesti palsu. Keputusan siasatan tak mungkin salah. Cik Rahman tolong cakap benar. Aku dah cakap benar. Aku langsung tak kenal dia. Tak pernah langsung jumpa. Gambar ni pun. Kenapa awak? Kamu dah bukan dah. Bukti pun awak tak percaya. Tapi kalau aku boleh sebut satu rahsia yang cuma awak tahu, Apa? 10 tahun lalu, buat tanam kapsul masa warna merah jambu di bawah pokok tua lorong lama sebelah barat kota. Di dalamnya ada awak, cita-cita dan lukisan masa kecil awak. Rahsia ini? Aku tak pernah beritahu mak ayah aku pun. Macam mana awak tahu? Sebab awak yang beritahu aku sendiri. Semasa majlis perkahwinan itu, nanan taran dosie. Ini apa sebenarnya? Yang berlaku? Aina sayang. Ya. Macam mana dia boleh tahu? Rahsia yang kami pun tak tahu? Aku pun tak tahu. Perkara kapsul masa itu, aku tak pernah beritahu sesiapa pun. Awak ikut aku sejak 10 tahun lalu. Macam mana awak tahu semua ini? Awak ni memang orang gila songsang. Mengikutimu? 10 tahun lalu, aku masih jadi sukarelawan di rumah anak yatim kota sebelah. Aku langsung tak ada di kota ini. Tuan-tuan polis, Tuan Songsang ini lama memerhatiku. Sila siasat sampai jelas. Dan kunci dia. Encik Iskandar, mohon kerjasama. Berikan kad pengenalan anda. Tuan-tuan polis, apa yang aku cakap semuanya benar. Tolong siasat untuk aku dan beri aku keadilan. Encik Iskandar, aku nasihat awak jangan ganggu anak kami Aina lagi. Kalau tidak, keluarga kami akan hantar awak ke penjara. Aku ganggu dia? Aku cuma nak cari kebenaran. Awak seorang sakit jiwa. Nak cari kebenaran apa? Aku dan Aina Rahman bercinta 5 tahun. Perkahwinan besar pun dah berlangsung. Tiba-tiba aku dipermainkan oleh kamu semua penipu ini. Aku cuma nak cari bukti. Salahkah aku? Berhenti. Hari ini kamu mesti jelaskan semuanya. Tak seorang pun boleh pergi. Lepaskan. Jangan biadab. Kamu yang biadab, tak tahu menghargai. Rebut isteri orang, berlakon dengan keluarganya pula. Siapa kamu ni? Cuba ulangi. Kita kira betul-betul. Hentikan, jangan gaduh. Gaduh lagi, semua kena bawa ke bilik tahanan. Dituduh menimbulkan kekacauan.
Hampir-hampir mati. Pertukaran pendaftaran Encik Amir dan surat pengesahan tinggal sementara semua dah disahkan. 10 tahun lepas dia memang di rumah anak yatim Cahaya Bintang Kota sebelah. Tiada kemungkinan dia mengintip atau menyiasat Puan Aina. Ini mustahil. Puan Aina, memandangkan Encik Amir Iskandar tidak mungkin menyiasat awak, sila berikan bersama Encik Faris pergerakan penuh semalam dan saksi yang boleh mengesahkan pergerakan itu. Semalam, aku dan Faris pergi ke resort mata air panas pinggir kota. Kami bermalam di sana. Kaki tangan resort boleh jadi saksi. Encik Polis, lihat sini. Ini gambar kami di resort mata air panas semalam. Dan resit, kami bersama sepanjang hari. Tak pernah berpisah. Saya dah hubungi kaki tangan resort itu. Sepanjang hari semalam, Aina Rahman dan Faris Hassan memang berada di resort. Rakaman CCTV tunjukkan pergerakan mereka. Dari pagi sampai malam, tak keluar dari resort. Apa? Dengar tak? Saya dan Aina semalam langsung tak keluar dari resort, langsung tak balik ke kota. Sekarang apa lagi nak cakap? Mana boleh jadi macam ni? Semalam mereka memang ada di majlis perkahwinan itu. Encik Amir, semua bukti terkini menunjukkan Puan Aina bersama Encik Faris memang berada di resort mata air panas dan tak muncul di hotel ini. Majlis perkahwinan yang awak sebut langsung tiada bukti. Berdasarkan semua keadaan ini, kami mengesyaki awak mungkin ada gangguan kognitif atau masalah mental. Tak mungkin. Ini tak mungkin. Saya dah kahwin dengan Aina. Majlis itu benar. Video itu benar. Tanda tangan itu benar. Cap jari itu juga benar. Kenapa? Kenapa? Semua orang kata saya salah. Adakah saya gila? Encik Amir, bertenanglah. Hari ini aku dan Aina Rahman berkahwin di Hotel Gemilang Sri. Kita akan bersama selamanya. Tak akan berpisah. Bukan setakat hidup ini. Hidup depan pun mesti bersama. Aku tak gila. Fikiran aku langsung tak ada masalah. Aku ingat jelas setiap detik majlis perkahwinan aku dengan Aina Rahman. Ini semua bukan khayalan. Mereka, seluruh keluarga kamu memang penipu tulen. Kamu semua berkomplot nak tipu aku. Apa sebenarnya tujuan? Cakap mengarut, kata diri tak sakit. Pada aku, sakit dah teruk sangat. Tuan Polis, orang gangguan jiwa macam ni patut hantar ke hospital psikiatri. Kalau dibiar luar, nanti dia akan ganggu. Berapa ramai lagi orang? Betul tu, Tuan Polis, cepat bawa dia pergi. Kalau dia terus buat hal, keselamatan Aina kami. Siapa nak jamin? Encik Amir, kami faham perasaan awak. Tapi semua bukti objektif langsung tak sokong cakap awak. Awak bertenang dulu, ikut kami balik balai, bantu siasatan. Aku tak buat salah pun. Kenapa nak siasat aku? Siasat mereka lah. Encik Amir, ini amaran terakhir. Kalau awak masih tak bekerjasama, kami terpaksa bawa awak secara paksa ke balai. Aku bukan gila. Kenapa awak percaya kumpulan penipu ini, tapi tak percaya aku? Pelayan yang beri aku pen dengan dakwa cap jari semalam. Awak kenal aku? Kita berjumpa semalam di majlis itu. Encik, silap orang lah. Semalam aku langsung tak datang kerja. Mustahil. Semalam malam, aku suruh awak cetak gambar aku dengan Aina Rahman. Awak pegang pen dakwa hitam tu dengan dakwa cap jari. Cuba awak fikir betul-betul. Memang tak ada. Encik pasti salah ingat. Nampak tak? Dia masih kata tak sakit. Tuan Polis, jangan layan dia lagi. Bawa dia pergi cepat. Betul. Majlis perkahwinan tu cuma khayalannya saja. Sampai nak cari saksi. Memang mengarut. Tengok baik-baik. Orang dalam video ni awak. Semalam awak sendiri hantar barang pada aku. Orang dalam video ni macam betul saya. Tapi kenapa saya langsung tak ingat? Saya tak ingat langsung buat kerja macam tu. Cuba fikir lagi. Fikir betul-betul. Dalam Dewan Jamuan tu, aku dengan pengantin aku, Aina Rahman duduk sama. Oh, tolong cetak gambar kami. Encik, jangan susahkan saya. Semalam saya tak datang kerja. Mana mungkin saya ada di Dewan Jamuan hantar barang? Kenapa jadi begini? Bukankah semua bukti ada? Kenapa semua orang sanggah tak ada? Encik, awak okey ke? Aku tahu. Awak diancam mereka. Tolonglah, sejak kecil aku tak ada ibu bapa, anak yatim. Aku merayu pada awak. Tolonglah aku. Encik,
Tiada siapa ancam aku. Aku rasa awak ni macam tak betul sikit. Lebih baik awak pergi jabatan psikiatri tengok. Aku bukan gila. Aku besar di rumah anak yatim. Langkah demi langkah, berusaha sampai sekarang. Aku cuma nak kahwin, hidup aman damai. Salahkah aku? Kenapa? Kenapa semua orang bully aku? Bersekongkol bully aku? Mempermainkan aku macam orang bodoh? Seronok sangat ke buat macam ni? Encik Iskandar, bertenang. Cakap perlahan-lahan. Macam mana nak tenang? Semua bukti aku, semua benar. Kenapa semua orang sangka aku gila? Sebab mereka berkeras kata, mereka tak buat, awak percaya mereka, bukan aku. Nampaknya keadaan mentalnya memang tak normal. Cepat telefon hospital psikiatri. Suruh hantar kereta. Bawa dia pergi dulu untuk pemeriksaan. Tak boleh. Aku tak boleh dihantar ke hospital psikiatri. Sekali masuk, langsung tiada peluang mendedahkan penipuan mereka. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Aku fikir sejenak tadi. Jamuan perkahwinan itu, mungkin kerana tekanan aku terlalu tinggi. Khayalan aku. Tiba-tiba aku sedar. Memang patut aku pergi jabatan psikiatri. Maaf sebab menyusahkan. Encik Iskandar, hari ini awak beri banyak masalah kepada keluarga Puan Zulkifli. Mesti tanya pendapat mereka, baru boleh pergi. Penipu-penipu ini mana mungkin lepaskan aku. Kena cari alasan lain untuk lari. Puan Zulkifli, awak dan keluarga setuju dengan cadangan Encik Iskandar? Dia dah akui, dia sendiri gila. Kami tak nak layan orang gila ini lagi. Supaya tak rosakkan nama kami. Betul. Berbalah dengan orang gila, buang masa saja. Hasan, kita pergi. Baik. Mereka lepaskan aku begitu saja, mesti takut. Kalau lama di balai polis, nanti bocor rahsia. Tak mungkin, kerana baik hati. Encik Iskandar, kami balik dulu. Kalau ada apa-apa, mesti minta tolong balai polis. Baik, aku faham. Kamu tunggu sahaja. Aku pasti kumpul bukti yang cukup untuk dedahkan penipuan keluarga kamu. Hinaan yang aku terima hari ini akan kubalas berganda. Encik, tunggu sekejap. Encik, tunggu sekejap. Awak panggil saya? Saya sebenarnya anak yatim, dibesarkan di rumah kebajikan. Jadi lihat awak tadi, hati saya terasa sebak. Jadi, lebih baik ikut mereka, menipu saya. Saya tahu awak sekarang tak boleh percaya saya. Tapi, saya rasa mental awak normal. Saya nak cuba tolong awak. Lihat dia ni, nampak tak tahu apa-apa. Tak macam berpura-pura. Mungkin boleh cuba cari peluang daripadanya. Betul ke? Boleh awak bawa saya ke Dewan Jamuan dalam video itu? Saya nak tengok ada petunjuk tak di dalam Wakarimashita. Kalau pengurus Razak tahu, kerja saya ini habislah. Jangan risau. Saya tak akan susahkan awak. Saya masuk tengok sekejap je. Tak akan jejaskan awak. Baiklah. Ikut saya. Ingat cepat sikit. Saya jaga pintu. Baik. Semalam tempat ini penuh hiasan. Sehari sahaja, ちょっとお待ちください. tak sangka seorang pengurus hotel sanggup tipu aku. Sampai tahap ini, bukan saja menyamar Dewan Jamuan macam tengah diubah suai, malah semua kesan jamuan dibersihkan habis-habisan. Cepat sembunyi. Pengurus Razak datang ke sini? Ada tetamu hujung minggu ini akan berjamu di dewan ini. Cepat cari orang untuk bersihkan tempat ini. Habuk di mana-mana. Jangan biar tetamu nanti berasa tak puas hati. Baik. Saya aturkan segera pembersih datang bersihkan. Mungkinkah Dewan Jamuan ini memang baru diubah suai, tapi mana boleh jadi macam ni? Sekarang ada bukti juga. Aku tak percaya mereka. Masih tak nak mengaku.
Pengurus Razak, bukankah awak kata hotel ini baru siap diubah sesuai? Kalau begitu, dakwah cap dari kas hotel awak ini, macam mana penjelasannya? Apa yang peliknya? Dakwah cap jari macam ni. Banyak orang pakai di merata tempat. Mesti tukang ubah suai tertinggal waktu kerja. Tukang ubah sesuai, bawa dakwah cap jari buat apa? Jangan cuba salahkan orang lain. Encik Amir, saya seorang pengurus. Mungkin ketipu awak. Sebab setitik dakwah cap jari? Kalau begitu, saya nak periksa rakaman. Saya nak tengok dakwah cap jari ini, siapa yang betul-betul tinggalkan. Aku nak tengok siapa yang tinggalkan dakwah cap jari ini. Dewan ni baru siap diubah suai. Semua kamera CCTV pun belum dipasang. Memang tak boleh siasat. Kalau bukan kami yang buat, komoroyan pun sia-sia. Jadi awak semua ambil kesempatan atas kelemahan ni, tahu tiada rakaman, lalu bersekongkol dengan keluarga Aina Rahman untuk tipu aku. Encik Amir, saya selalu risau tentang keadaan mental awak, sebab tu saya bersabar. Kalau awak masih nak merepek di sini, saya terpaksa telefon balai polis. Suruh mereka datang, bawa awak ke hospital psikiatri. Tak boleh. Kalau dia degil tak mengaku, balai polis tetap hantar aku ke hospital psikiatri. Aku kena lari cepat sebelum polis sampai. Jangan lari, budak. Pengurus Razak, awak okey ke? Allah takut sangat. Saya sangka dia berani. Pengurus Razak, untuk awak. Lain kali berani lagi membelakangi pihak sendiri, awak terus keluar kerja. Faham? Faham. Tempat ni yang aku jumpa Faris Hassan dalam hidup dulu. Mungkin ada petunjuk di sini. Inisial nama Faris Hassan. Aina Rahman Faris Hassan. Memang kamu tipu aku. Kamu sebenarnya pergi ke majlis perkahwinan itu. Aina Rahman Faris Hassan, kamu berhenti. Bukankah kamu pergi hospital nak jumpa doktor? Kamu kejar apa? Bukan kamu kata semalam sepanjang hari, langsung tak muncul di majlis perkahwinan Hotel Gemilang Seri? Jadi topi ini yang jumpa di koridor hotel, macam mana? Kamu nak terangkan? Kamu pusing tengok di luar sana, ramai orang pakai topi hitam. Kamu ambil sesuka hati, kata itu topi aku. Kamu ada bukti? Yalah. Topi macam ini, banyak sangat di luar. Kalau nak fitnah aku, carilah bukti yang kukuh sikit. Kamu nak bukti, kan? Ini dia buktinya. Atas ingat Sulaiman, huruf awal nama aku. Jadi apa? Topi ini, memang aku ada satu. Tapi, aku gantung atas rak baju di rumah. Yang kamu pegang ini, memang palsu. Kamu ambil topi palsu. Berani nak salahkan aku? Kamu ingat kami sekeluarga. Mudah kena buli? Gaya topi boleh tiru. Tapi sulaman huruf dalam, aku orang luar. Mana boleh tahu dalam topi kamu ada huruf? Baik. Kamu tak percaya, kan? Saya akan telefon pengasuh saya. Suruh dia bawa topi ke sini. Kita bandingkan di tempat tak mungkin. Ini langsung tak mungkin. Mana boleh ada dua topi? Yang serupa sepenuhnya, sampai jahitan huruf pun sama 100%. Si Amir Iskandar. Nampak tak jelas? Yang ini, baru topi saya. Yang kau pegang tu, palsu belaka. Kau! Pasti kau. Dari dulu lagi siapkan dua topi yang sama. Tujuannya untuk fitnah aku gila, supaya semua tak percaya aku. Huruf di dalam topi ini pernah mencintaiku. Aku selam sendiri. Jangan-jangan kau syak Faris Hassan. Dari 5 tahun lalu, sudah rancang tipu kau? Ada bukti apa? Nak buktikan ini. Di selang 5 tahun lalu, 5 tahun lalu, Lepas sulam huruf, aku ambil gambar, post di media sosial. Kau tengoklah sendiri. walaupun 5 tahun lalu, dijahit, pasti kamu guna cara sintetik canggih. Nak fitnah aku. Kamu sangka aku tak ada bukti. Alamak. Semua tengoklah. Dia ni orang gila songsang. Cakap karut. Ambil bukti palsu. Nak fitnah. Keluarga kami, nasib sungguh malang sekali. Jumpa dia. Ya, orang ni berkeras sangat kata kahwin anak aku.
buat video palsu. Cap jari pun palsu. Sekarang, bawa topi buruk nak cari gaduh. Asyik memburu tak henti-henti. Orang ni gila betul. Orang macam ni patut hantar ke hospital psikiatri. Jangan keluar lagi. Ganggu orang lain. Hatinya jahat. Suka fitnah. Cepat panggil polis tangkap dia. Kalau terus gaduh, nanti mereka lapor polis. Aku akan dianggap orang gila dikurung. Aku kena pergi dulu. Pelawak sungguh. Boleh tak tolong aku lagi? Kamu datang lagi? Pengurus Razak kata, kalau kamu masuk hotel, dia terus lapor polis. Cepat pergi, jangan tarik aku masuk. Jangan takut. Saya cuma nak tanya, satu soalan je. Soalan apa? Boleh tak awak berikan saya nombor kontraktor itu? Saya nak tanya, dakwah cap jari itu betul-betul mereka tinggalkan? Saya tak boleh tolong awak lagi. Pengurus Razak dah beri amaran. Kalau lagi sekali hubungi awak, saya terus kena pecat. Alamak, bagi tahu sajalah. Asal awak beri nombor kontraktor itu, saya terus pergi. Takkan saya jejaskan awak. Lepas saya tolong awak dulu, awak berani khianat saya. Kali ini saya tak akan tolong awak lagi. Dulu saya terlalu terburu-buru. Kali ini saya tak akan buat lagi. Awak nak pergi atau tak? Tak pergi, saya panggil pengurus Razak. Jangan panggil. Tolonglah. Tolong saya sekali terakhir ni. Pengurus Razak mana? Cepat keluar selesaikan baki bayaran. Kalau tak, kami tak akan gerak dari sini. Kami tak akan pergi. Pengurus Razak mana? Cepat keluar selesaikan baki bayaran. Kalau tak, kami tak akan gerak dari sini. Encik, tolong tengok dulu ini. Saya jumpa dakwah cap jari ni dalam salah satu dewan jamuan di hotel. Pengurus Razak kata, ini baki kerja hiasan awak. Kami tukang hiasan. Tangan penuh debu. Takkan pakai barang ni? Betul tu. Pen pun tak bawa. Ini kan pula dawat cap jari. Ni langsung tak masuk akal. Budak! Dengar cakap siapa? Kami ni orang kasar. Kerja berat je buat. Nak bawa dakwah cap jari. Nak buat apa? Memang aku agak... Farid Razak, keluar sekarang. Farid Razak, cepat keluar. Jelaskan bayaran. Amir Iskandar. Kau asyik memburu tak henti-henti sampai buat kacau dekat hotel lagi. Kau tak takut ke? Aku hantar kau ke hospital psikiatri? Pengurus Razak, bukankah awak kata dakwah cap jari ni? Tertinggal pekerja hiasan, mereka sendiri dah nafi. Macam mana awak nak buktikan? Aku tak nak cakap dengan kau. Kau asyik mengulangi sampai ke sini. Cakap mengarut. Sekarang ni, aku nak telefon pihak berkuasa. Suruh inspektor uruskan kau. Bagus. Telefonlah. Sekarang aku ada bukti. Bila inspektor sampai, kita berdepan. Nampak siapa yang tipu. Amir Iskandar, kenapa kau lagi? Aku beri amaran. Jangan cari pasal lagi. Kalau tak, kami akan ambil tindakan tegas. Inspektor, saya tak cari pasal. Kali ini, saya ada bukti baru. Dakwah cap jari ni. Saya jumpa ini di Dewan Jamuan. Saya yang pungut. Pengurus Razak kata, ia tertinggal pekerja renovasi. Tapi tukang renovasi kata, mereka tak guna barang macam ini. Dengan topi ini, saya jumpa di hotel, di koridor bilik air. Milik Faris Hassan. Tapi dia semalam, tak datang langsung ke hotel. Lihat. Di sini, ada singkatan nama, Faris Hassan. Kamu pasti dakwah cap jari ini. Bukan tertinggal semasa kerja? Bukan? Dan barang-barang ini pun bukan untuk kerja kamu? لحل المشكلة. Kerja kami kerja kasar. Kerja kasar saja kami buat. Mana guna barang halus macam ni? Biasanya, pen pun jarang bawa. Ini kan pula dakwah cap jari. Hubungi Aina Rahman dan Faris Hassan. Suruh mereka datang segera ke lobi Hotel Gemilang Seri untuk soal siasat. Baik. Tuan Inspektor, saya dan kekasih saya sudah sampai rumah. Kenapa tiba-tiba panggil kami balik? Encik Hassan, di dalam topi ini ada inisial nama awak. Cik Iskandar kata, dia jumpa ini di hotel dekat koridor bilik air. Sila jelaskan. Inspektor, topi ini pasti tiruan dia buat. Entah, dia cari tukang jahit. Mana yang mahir? Jahitan huruf pun disalin serupa. Dia nak salahkan saya. Betul, topi Hassan tu ada di rumah. Nak fitnah kami sampai begitu keji. Kamu bohong. Topi ini memang di hotel. Mana ada tiruan? Jangan sangka dengan rasuah kaki tangan, resort mata air panas. Boleh lepas senang. Saya percaya inspektor akan buktikan saya tak bersalah. Memfitnah. Kalau ada masalah mental, pergilah rawatan. Nak libatkan kami buat apa? Cukup. Jangan gaduh. Cik Iskandar, dua bukti ini kami bawa balik akan disiasat teliti. Kes ini kami akan selesaikan.
kami beri keputusan. Betul ke? Ya. Tapi, sebelum siasatan tamat, jangan buat kacau lagi. Jika tidak, kami akan ambil tindakan. Faham? Kalau tak setuju, pasti dikira orang gila. Baik, aku setuju dulu. Aku tak akan buat hal lagi. Baik. Kami balik ke balai dulu, siasat barang bukti. Ada perkembangan, aku beritahu kau dulu. Jam Ikut aku ambil baki bayaran. Baik-baik, pengurus Razak memang lelaki berani. Kau ikut aku juga? Ya, Jangan sangka, inspektor setuju siasat, kau ada harapan. Akhirnya, pasti gagal juga. Kalau Arif, cepatlah pergi. Berani muncul depan Aina lagi. Kau akan menyesal. Kami tak pernah ada majlis kahwin. Memori kau tu cuma khayalan kau. Jangan tipu diri lagi. Amir Iskandar cintakan kau 5 tahun, beri segalanya nak hidup dengan kau. Tak sangka akhirnya, kau tipu aku dan kira hela. Mulai hari ini, aku tak cinta kau lagi. Bongkar penipuan, keluarga kau, aku akan hilang dari depan mata kamu. Tak akan muncul lagi. Selamat tinggal, masa lalu aku. Kenapa? Mereka jelas menipu, tapi tiada celah. Kenapa Aina Rahman pandang aku dingin? Dia pernah cintakan aku tak? Budak, tunggu sekejap. Tuan tua, panggil saya. Mari sini. Biar saya tengok baik-baik. Aduh, kau nampak bermuka suram. Ada aura sial di wajahmu. Baru-baru ini, ada kejadian tak baik menimpamu? Tuan tua, betulkah tuan boleh ramal? Aku jelmaan orang sakti. Tiada apa yang tak boleh kuramal. Tuan tua, tolong ramalkan. Apa sebenarnya yang berlaku? Hish, rahsia langit tak boleh dibuka. Nak tahu kebenarannya, memang Ambil duit ni. Tolong ramal dengan jelas. Aku dah nak gila. jangan panik. Aku tolong kau ramal sekarang. Hish. Anak muda, kau ni kena tipu helah keji. Dia buat perangkapkan kau, susah nak jelaskan. Perangkap apa? Ada tak cara nak selesaikan? Orang sakti, tunjuk jalannya. Caranya ada dalam pundi petua ini. Ingat, buka lepas matahari terbenam. Sebelum itu, apapun terjadi, jangan buka. Kalau tak, nasib kau rosak. Terima kasih, Tuan Tua. Budimu tak kulupa. Aku ikut kata Tuan. Apa sebenarnya terjadi? Macam mana mereka buat? Semua orang tipu aku. Tapi kenapa aku tak boleh buat apa-apa? Pundi petua ini betul ke berguna? Tengah malam pukul 12. Lorong lama Jalan Sekara. Mungkin ada kejutan. Tengah malam begini, pukul 12, di pinggir Sekara, boleh dapat apa? Tak apalah, cuba nasib sajalah. Pokok tua apa?
Kejutan apa? Semua tipu belaka. Esok aku cari si penipu itu minta penjelasan. Semua dah bersih? Suara itu, Faris Hassan? Aku nak tengok Faris Hassan tengah malam. Buat apa kat sini? Faris Hassan rupanya anak kembar. Aku faham. Aku dah tahu apa yang berlaku. Semua dah bersih ke belum? Jangan tinggal sebarang kesan. Kalau tak, kita berdua habislah. Jangan risau. Semua dah siap kemas. Tempat mayat ditanam, tak mungkin orang jumpa. Tanam mayat. Cepat rakam bukti ini. Keluar terburu-buru, telefon tertinggal di hotel. Siapa tu? Keluar! Siapa kau? Berhenti. Kena lepaskan diri. Kalau tak nyawa aku, habis hari ini. Akhirnya terlepas juga. Hampir kena tangkap. Anak kembar. Rupanya anak kembar. Patutlah boleh muncul di jamuan dan resort mata air panas. Tentang tanah mayat tu. Siapa yang mereka bunuh? Kenapa bunuh dia? Kalau bukan kerana pundi petua tukang tilik tu, aku takkan dapat kesan rahsia ini. Esok kena cari dia lagi. Mesti tanya sampai jelas apa sebenarnya berlaku. Pelik. Kenapa tuan tua tak datang hari ini? Jangan-jangan dah diketahui Faris Hassan? Lari dah. Kenapa boleh cuai sangat? Mari. Semua dah siap kemas ke belum? Jangan tinggal sebarang kesan. Kalau tak, kita berdua habislah nanti. Jangan risau. Semua dah bersih. Tempat mayat tu, takkan orang jumpa. Kalau dikenali, habislah kita. Cepatlah kita pergi. Amir Iskandar. Kenapa aku nampak kau di mana-mana sahaja? Kau panggil aku buat apa? Ini bukan Amir si gila ke? Kenapa? Sudah keluar hospital psikiatri. Otak dah sedar. Cakap pun dah normal. Sakit aku atau tak, itu hal kecil. Tapi apa yang kau sekeluarga, hutang dengan aku akan minta balik sedikit demi sedikit. Kami hutang apa dengan kau? Amir Iskandar. Kalaupun aku hutang, kau boleh buat apa? Sayang. Nampaknya si gila ni masih berangan-angan kosong. Katakanlah. Nak tak kita pamer mesra depan dia supaya dia putus harapan terus? Boleh juga. Ada orang yang tak sedar hakikat. Asyik memikirkan. Kalau korang bersusah payah, panggil aku datang. Cuma nak tunjuk sandiwara kasih sayang tak guna, maknanya korang memang tak ada maruah langsung. Kau cakap apa? Jangan berlagak. Aku cakap korang tak ada maruah. Salah ke? Si pengecut cuma pandai main belakang. Berani cakap macam tu dengan aku? Kalau tak, ku hancurkan mulut kau. Aku takkan pakai nama Hassan. Marilah, nak tengok. Si pengecut ni berani ke tak angkat tangan? Amir Iskandar, jangan keterlaluan. Faris Hassan cuma tak mau melayan kau. Kalau betul nak lawan, kau bukan lawan dia. Aku sedia layan. Tapi korang pula, malam-malam tidur, baik buka mata lebar-lebar. Jangan sampai suatu hari disebabkan perbuatan jahat sendiri. Macam mana mati pun tak tahu. Cari mati. Aduh, sakit. Wahai anak muda, kenapa marah sangat? Pukul orang boleh terpalit kes mahkamah. Si tua bangka, jangan masuk campur. Lepas tangan. Anak muda, kena beradab, tahu sopan santun. Ingat tak? Ingat. Lepas nak patah dah. Aku sepupu abang dia. Kata aku, awak berdua muda-muda ni nak gaduh dengan sepupu aku. Buat apa? Dia ni otak tak selesa. Tolonglah bertolak ansur. Jangan layan dia. Hah? Apa? Cepat panggil abang sepupu.
Abang sepupu, hari ini dapat jumpa awak. Sungguh gembira. Umur awak ni dah boleh jadi bapanya. Abang sepupu pula, mesti Amir Iskandar upah awak. Siapa kata abang sepupu mesti sebaya umur? Aku tua, dia muda. Jadi abang sepupu dia ada masalah? Jangan borak banyak. Nampak macam sekutu je. Kita pergi. Amir Iskandar, awak ingat baik-baik. Ini belum habis lagi. Tuan tua ni memang misteri sungguh. Datang pergi tak nampak. Orang alim berilmu tinggi. Memang macam itulah. Awak biasakan diri je. Aku ingatkan awak lari dengan duit aku. Tak sangka. Aku jual barang ni, ikut hati je. Mana ada tempat tetap? Bila ada orang betul-betul perlukan aku, baru aku muncul. Cakap awak ni lagi mistik pula. Rupa-rupanya awak boleh ramal. Tahu, aku nak cari awak hari ini. Ini bukan mistik budak. Ini ilmu mistik. Ilmu mistik. Misteri yang amat dalam. Pintu segala keajaiban. Bukanlah hal yang orang biasa mudah faham. Baiklah, baiklah. Ilmu mistik. Aku tak dapat lawan kata Encik. Tapi sejujurnya, undi petua semalam itu sangat membantu aku. Kalau bukan kerana Encik, sampai sekarang aku masih terkurung dalam gelap. Si Faris Hassan itu rupanya anak kembar. Anak kembar? Aku lihat sendiri. Bukan begitu. Mereka bukanlah anak kembar yang kau maksudkan. Bukan anak kembar? Kalau bukan apa? Banyak hal tak sesuai, dibincang di tempat ramai. Bawa aku ke rumahmu. Ikutlah saya. Tuan tua, sekarang boleh cerita? Si Faris Hassan itu sebenarnya ada masalah apa? Budak, perkara di dunia ini, bukan semua yang nampak itu benar. Kau cuma pandang rupa luaran, tapi tak terfikir. Dunia ini ada kemungkinan yang lebih khayal dan ajaib. Lebih ajaib lagi. Betul. Fikirkanlah ke arah di luar pengetahuanmu. Jangan asyik melekat pada hubungan darah. Luar pengetahuan, kalau bukan anak kembar, mungkin dia bedah plastik? Bukan bedah plastik, cuma ubah kulit. Mana mungkin serupa sampai sebati begitu. Cuba teka lagi. Kalau mungkin dia guna cara teknologi tinggi, contohnya seperti klon? Klon masih dalam bidang teknologi dunia biasa. Ilmu mistik yang aku maksudkan melangkaui dunia kau berada ini. Cuba fikirkan, semua yang kau alami ini mungkinkah berlaku dalam satu dunia saja? Mungkinkah aku telah merentasi dunia selari berlainan hala? Dua Faris Hassan yang kau lihat bukan anak kembar. Mereka ialah dua Faris Hassan dari dunia selari. Satu dari dunia asal kau. Satu dari dunia ini. Dunia selari. Memang dunia selari. Patutlah mereka tak kenal aku. Patutlah semua bukti yang mereka tunjuk itu benar. Rupa-rupanya, Aina Rahman di dunia ini langsung tak pernah jumpa aku. Majlis perkahwinan pun tak wujud. Kau betul. Dunia ini ialah ruang masa selari. Berbeza dari dunia asal kau. Semua di sini serupa dengan dunia asal kau, tetapi mempunyai hala hidup yang berlainan. Di dunia asal kau, kau dan Aina Rahman bercinta 5 tahun, hampir berkahwin. Di dunia ini, Aina Rahman tak pernah jumpa engkau. Lekin hamari awaz. Di sisinya sentiasa Faris Hassan. Rupa-rupanya aku yang salah. Tidak. Yang bersalah ialah orang yang hantar kau ke dunia ini. Anak muda, ingat ini. Pengantin perempuan kau, Aina Rahman yang sebenar milikmu, masih menunggu di dunia asal. Betul ke?
Aku masih boleh jumpa Aina Rahman yang aku cari? Boleh. Tapi kalau kau tak cuba cari jalan balik, maka dinding antara dunia akan makin kukuh. Kau akan terperangkap di sini buat selama-lamanya. Tolonglah. Tolong beritahu aku, siapa yang bawa aku ke dunia ini? Bagaimana aku nak cari cara untuk balik? Aku tak boleh tinggal di sini. Aina di dunia sana masih tunggu aku. Aku dah janji padanya, aku nak bersamanya seumur hidup. Aku dah langgar aturan langit dengan dedah rahsia dunia selari ini padamu. Kalau aku beritahu semua cara nak balik, aku pasti kena bala langit. Jadi, Oh, aku faham. Aku terlalu gelisah. Maafkan saya. janganlah bersedih sangat. Rahsia langit tak boleh dibuka, tapi bukanlah aku langsung tak boleh bagi petunjuk. Betul ke? Tolong beri petunjuk, Mahaguru. Perbualan dua orang, Faris Hassan yang kau nampak semalam, dengan cara kau nak balik, berkait rapat. Kes mayat ditanam, tapi apa kaitannya dengan pembunuhan dia? Dengan aku nak balik? Itu terpulang pada kau nak cari sendiri. Maksud Tuan, kalau aku nak balik, mesti cari dua Faris Hassan, bunuh siapa? Langkah kena ikut satu-satu. Kena cari petunjuk sedikit-sedikit. Cuma tanya saja, takkan ada kemajuan. Ambil yang ini. Ia akan pandu kau. Bila perlu. Baik, aku faham. Kata Mahaguru, nak cari cara balik, tersembunyi dalam kes bunuh dua Faris Hassan tu. Tapi aku pun tak tahu, mayat siapa dia tanam, macam mana nak siasat dunia selari punya Faris Hassan. Boleh tolong menolong. Jadi boleh tak aku cari Amir Iskandar dunia ini? Kalau jumpa aku di sini, mungkin dapat petunjuk. Walaupun dia tak tahu, dua kami bekerja sama, pasti boleh cari kelemahan mereka. Aku Amir Iskandar. Dari dunia lain, terperangkap di sini. Nak jumpa kau segera. Balas kalau nampak. Takkan aku di dunia ini tak balas pun. Sombong sangat ke? Mungkinkah kehadiran aku sebabkan dia tiada? Tak logik. Dua Faris Hassan pun ada. Aku kenapa tak boleh? Lagipun tukang tilik kata, aku dunia ini dengan aku asal sangat serupa. Cuma laluan berbeza. Tapi aku saja hilang? Tak masuk akal. Tak boleh. Aku nak hubungi kawan aku yang lain di dunia ini. Telefonlah. Guna identiti sendiri untuk telefon. Mesti mereka ingat aku ni gila. Macam keluarga Aina Rahman tu. Lebih baik guna identiti bekas kelas. Halo, Hakim Zulkifli ke? Aku Rizal Hassan. Satu kelas masa universiti dulu. Lama tak berhubung. Oh, Rizal Hassan ke? Ada apa? Tak ada apa. Aku cuma nak tanya, awak dengan bekas kelas kita, si anak yatim Amir Iskandar tu, masih ada hubung ke? Aku ada hal sikit nak cari dia. Amir Iskandar dah lama tak berhubung. Orang tu beberapa tahun lepas dah putus hubungan dengan kami. Dengar-dengar hidup susah. Perangai pun pelik. Lepas tu tak ada siapa nak bergaul dengan dia. Macam tu ke? Aku ingat hubungan korang baik je. Kalau macam tu, awak tahu dia sekarang kat mana? Atau kerja kat mana? Tak tahu siapa peduli pasal dia. Dengar-dengar macam berhutang banyak. Lari ke mana pun tak tahu. Alamak, aku ada hal lagi ni. Dah, tutup dulu. Hidup susah, berhutang banyak lagi. Putus semua hubungan. Aku di dunia ini, macam mana boleh jadi teruk sangat? Halo?
Imran Harun ke? Aku Rizal Hassan. Aku nak cari Amir Iskandar ada hal. Korang masih ada hubung ke? Apa Amir Iskandar? Budak tu memang tak tahu berterima kasih. Dulu aku tolong carikan dia kerja. Dia balas dengan tikam dari belakang. Bila teringat geram betul, Tikam belakang. yalah, siapa tahu dia nak apa? Rampas pelanggan aku, sibuk sebarkan cerita buruk pasal aku. Jangan sebut nama dia dekat aku. Sungguh menyampah. Nak tutup kalian ni. Aku dalam dunia ni langsung lebih teruk daripada Samsung biasa. Patutlah tak berani balas mesej. Tak apalah. Buat susah diri sendiri buat apa? Kalau tak nak balas, tak payahlah. Lebih baik aku pergi waktu malam. Cari sendiri apa-apa petunjuk. Kenapa tiba-tiba terang? Ada sesuatu di bawah pokok tua tu ke? Kena cari alat untuk gali tanah ni. Mayat? Mayat dengan muka aku? Aku faham sekarang. Sekarang aku betul-betul faham. Rupa-rupanya, Faris Hassan dari dunia asal aku. Faris Hassan. Tak puas hati Aina Rahman pilih aku. Jadi dia pun berpakat dengan Faris Hassan dunia ni. Pindahkan aku ke ruang masa ni. Mereka tahu dua Amir Iskandar. Wujud serentak pasti kantoi. Dia pun tahu aku dalam dunia ni. Anak yatim piatu. Tiada tempat bergantung. Mati pun tiada yang peduli. Jadi habiskan terus. Lepas bunuh, tanam bawah pokok tua ni. Rupanya, aku di dunia ini, hidupnya bukan teruk sampai tak balas mesej. Tapi kerana aku dibunuh orang, tak adil. Ini tak adil. Walaupun hidup aku di sini memang susah, tapi tak patut. Akhir begini. Faris Hassan, si manis kau ni, walaupun kau tipu aku ke dunia ini, bunuh aku di sini, nak rampas Aina. Kau ingat boleh sempurna? Mimpi. Walaupun aku tak dapat balik ke dunia asal. Walaupun nyawa hilang, aku akan pastikan kau berdua bayar hutang darah. Amir, kau ke mana? Aku rindu sangat. Aku betul rindu. Aina, jangan duduk sendirian. Bangunlah. Mari sini. Kau tipu. Kau dah nak tinggalkan aku. Kau takkan balik. Aina, aku paling nak dekat kau. Percayalah. Aina, aku salah. Takkan aku tinggalkan kau. Aina, Amir. Aina, jangan pergi. Aina, Aina, aku pasti balik. Tunggulah aku. Aku mohon, tunggulah aku. Mimpi. Tadi cuma mimpi. Aina, maafkan aku.
Tak patut aku fikir nak tinggalkan kau. Amir Iskandar, kau tak boleh tumbang. Jangan sekali. Aina di dunia itu masih menunggu kau. Kau di dunia ini mati tak puas. Kau mesti balas dendam. Kau mesti cari cara untuk kembali. Halo. Saya nak buat laporan. Saya di pinggir Skara, di bawah pokok tua, jumpa mayat. Awal pagi ini, polis terima laporan. Di pinggir Skara, bawah pokok tua, jumpa mayat lelaki. Siasatan awal, identiti mangsa belum dikenal pasti. Polis teruskan siasatan, dan dalam usaha lanjut, Salah kau! Dulu, aku dah suruh kau sorok mayat jauh-jauh. Kau malas. Sekarang dah jadi macam ni. Dah orang jumpa. Kau tanggung sendiri. Kenapa aku kena tanggung? Kalau bukan kau bagi idea, aku nak bunuh orang ke? Aku bagi idea salah ke? Aku masa tu cuma suruh kau selesaikan masalah. Aku ingat kau nak bunuh orang ke? Aku cuma nak Amir Iskandar terperangkap di dunia ini, tak jumpa Aina Rahman. Aku ingat kau sampai bunuh orang. Buat-buat lagi. Kalau bukan sebab kau di dunia kau sendiri, memang tak guna. Aina Rahman pun tak dapat. Kalah dengan Amir Iskandar. Aku sampai nak bunuh orang ke? Pula buat mesin masa. Hantar orang ke dunia selari. Pula suruh aku bunuh orang. Sekarang dah jadi masalah. Nak lepas tangan? Jangan harap Aku buat ini semua untuk kita. Kalau Amir Iskandar lenyap terus, Aina Rahman milik kita. Di mana-mana dunia pun, dia tetap Hasan. demi kita. Aku rasa, kau fikir diri sendiri, kau kacau duniamu. Buat salah, masalah timbul, aku tanggung? Tak mungkin. Apapun yang bunuh kau, yang tanam mayat kau, polis siasat pasti jumpa kau. Siapa lagi nak tanggung? Mungkinkah nak aku ganti kau masuk penjara? Aku masuk penjara. Kau pun takkan senang. Mesin masa, kau yang buat. Niat bunuh, kau yang cadang. Kau dalangnya. Kalau disiasat habis, dosa kau lebih berat. Dalang? Aku cuma berkata. Tapi kau yang buat. Undang-undang perlukan bukti. Balai polis, pasti cari yang tanam mayat. Pasti jumpa kau. Ini tak kena mengena dengan aku? Tak kena mengena? Kalau bukan kau hasut, aku boleh sampai ke tahap ini. Sekarang dah jadi masalah. Kau nak buang aku? Kau memang binatang sungguh. Itu kau sendiri yang bodoh. Kubur mayat pun tak pandai. Dengar sini, kau tanggung sendiri hal ini. Kalau tak, aku sebarkan kabar angin. Katakan, sebab Aina Rahman yang bunuh orang, ialah kau. Si tak kenang budi, kau cari mati. Berani kau layan aku macam ni? Kau ingat, kalau tak ajar kau, aku lemah ke? Mana nak tikam aku pula? Baguslah. Aku nak tengok berani ke kau buat. Marilah. Aduh! Kau berani. Betul-betul tikam. Kau dah berani layan diri sendiri dari dunia lain. Celaka kau. Hantu aku pun tak lepaskan kau. Aku bunuh diri aku sendiri? Aku bunuh diri aku sendiri? Kau mati patut. Kalau kau dengar nasihat aku, pergi jadi kambing hitam. Pasti aku selamatkan kau. Jadi, semua ni salah kau sendiri. Hahaha. Hahaha. Lagipun yang mati bukan aku. Aku belum lagi dapatkan Aina Rahman. Kenapa aku kena mati? Perempuan bodoh ni.
tunggu Amir Iskandar, nak cari dia balik. Memang tak masuk akal. Nampaknya Amir Iskandar tu pun tak boleh hidup. Hai, Kau Faris Hassan, dunia ni ke? Kalau ya, aku nak tolong kau selesaikan kekacauan ni. Faris Hassan dunia ni dah mati. Tapi suara dan rupa kami sama serupa. Siapa boleh bezakan? Ya. Saya Amir. Awak? Cuma kawan lama. Dengar awak urus mayat, dapat tahu. Sekarang awak dah buntu habis kan? Ya, saya memang dah buntu habis. Polis pasti jumpa saya. Nak tolong saya? Mestilah. Silakan rancang laluan. Pasti selamat untuk awak. Takkan ada yang jumpa. Jadi, apa kita buat sekarang? Jangan banyak cakap. Datang sekarang ke lobi Hotel Gemilang Seri. Saya tunggu di sana. Baik. Memang saya agak korang gaduh sesama sendiri. Suara dah panik. Faris Hassan yang satu lagi tu, sekarang dah awak bunuh kan? Faris Hassan, bala dah mula datang untuk awak. Ini sangat gelap. Kenapa tak ada orang pasang lampu? Siapa yang buat hal ni? Keluar! Kenapa awak bunuh saya? Kenapa awak tanam saya bawah pokok tua? Saya sangat sejuk. You sendiri yang bodoh. Awak memang patut mati. Awak pun tak ada guna pada dunia ni. Matilah saja. Saya nak bawa awak sekali. Si sampah masyarakat ni tak nampak keranda tak nak tangis. Saya tak ada salah dengan awak. Kenapa awak sama-sama nak rosakkan saya? Saya sangat tak bersalah. Bukan aku nak bunuh kau. Faris Hassan yang buat. Ada mengenai dengan aku. Cari dia. Hantu. Ada hantu. Tolong. Ada hantu di sini. Hai, kau kat mana? Hotel ni cuma ada hantu. Tak ada orang lain langsung. Aku telefon nak bagi tahu. Lokasi dah tukar. Alamat dah hantar ke telefon kau. Cepat datang sini. Kembalikan nyawa aku. Kembalikan nyawa aku. Bukan aku. Jangan bunuh aku. Aku dah tangkap pembunuh kes mayat tu. Korang datanglah. Faris Hassan. Semua ni kau patut dapat. Kau hutang aku, hutang pada dunia ni, hutang Amir Iskandar.
hutang pada semua orang yang kau tipu. Hari ini akhirnya selesai. Pengurus Razak. Malam semalam, hal hotel kau ada hantu sudah tersebar luas. Menyusahkan korang. Maaf sangat. Hari ini, aku sengaja datang minta maaf. Cakap apa ni Encik Amir? Bantu balik polis tangkap penjenayah. Memang kewajipan hotel kami. Sebaliknya, dulu aku tak siasat betul, tak tahu apa-apa. Langsung kata, Encik ni gila. Yang patut minta maaf, sepatutnya akulah. Betul, Encik Amir. Dulu aku tak dapat bantu Encik. Hampir tersalah sangka, Encik ada masalah mental. Maafkan saya. Hal lama tu, biarkan saja. Semua tu rancangan si Faris Hassan yang keji. Kita pun akhirnya jadi kenal juga. Semangat Encik Amir. Memang tak boleh disangkal. Kalau orang lain dituduh macam ni oleh hotel, pasti nak buat kacau minta penjelasan. Betul tu. Si Faris Hassan tu nampak elok tapi busuk perangai. Sebenarnya, celaru betul. Memang seram betul. Tak cuma jahat, langsung tak berperi kemanusiaan. Dulu masa dia bawa Aina Rahman datang hotel untuk tengok Dewan Jamuan, aku ingat dia ambil berat pada teman wanitanya. Siapa sangka, dia ni sebenarnya iblis berbadan manusia. Intelligent. Kau ni pengecut keji. Ulangkan menantu kesayangan aku. Dah pukul orang, nak kata baik lagi, tak ada moral ke? Abang Amir, jom kita lari dari pintu sisi ni. Tak payah. Aku nak tengok sampai mana keluarga ni nak buat hal. Intelligent. Kau ni orang jahat. Berani kau tuduh Faris. Sebagai pembunuh. Apa niat kau sebenarnya? Betul. Diri sendiri ada sakit jiwa, berkhayal nak kahwin dengan anak aku. Tak tercapai hasratmu. Lalu nak balas dendam pada Faris. Kau ni manusia ke? Amir Iskandar, apa sebenarnya salah aku? Pada kau, berulang kali kau sasarkan aku dengan Faris? Dia orang baik. Mana mungkin bunuh orang? Pasti kau cemburu. Cemburu dia dapat bersama aku? Faris Hassan pembunuh. Bukti cukup kukuh. Bukan sekadar kata-kata aku yang jadi penentu. Bukti? Bukti apa? Semua tu cuma rekaan kau saja. Said any of that? Pengsan sebab kau takut kan? Polis langsung tak jumpa. Apa-apa bukti? Dia bunuh orang. Kau cuma nak masukkan dia ke bilik tahanan supaya boleh rampas Aina. Maaf. Aku ada Aina aku sendiri. Manakala kau ni, si Aina yang kedekut keji, aku tak minat. Jangan sombong sangat. Si kurang ajar. Siapa kau kata kedekut? Anak kau lah. Perlu aku ulang. Apa yang aku cakap tadi? Kau! Makcik, bercakap elok-elok, jangan sampai sentuh. Ini lobi hotel. Bukan rumah kau nak buat hal. Jaga hal kau sendiri. Kau biar Amir Iskandar fitnah anak aku. Aku akan dakwa kau juga. Makcik, tolong jaga percakapan. Faris Hassan pembunuh ke tidak? Itu pihak polis yang putuskan. Kami cuma pihak hotel, sebagai orang luar. Tak ada kuasa buat keputusan. Betul. Masa Faris Hassan dibawa polis, dialah sendiri mengaku bunuh dan tanam mayat. Bukan salah Encik Amir. Mereka tipu. Hassan langsung tak pernah cakap begitu. Mereka semua bersekongkol. Fitnah Hassan. Apa kau tahu? Diam semua. Kawasan awam berteriak tak patut. Kesalahan Faris Hassan. Bukti kukuh. Kamu masih nak buat kacau di sini? Nak halang tugas kami? Belum nak pergi? Nak teman Faris Hassan makan nasi penjara? Terima kasih, Encik Polis. Hari ini kalau tak ada bantuan kamu, nak lepas dari mereka, memang susah sikit. Ini tugas kami. Kes Faris Hassan akan saya urus ikut undang-undang. Beri keadilan pada kau. Saya pergi dulu. Tak nak halang kerja kamu. Encik Amir, tunggu sekejap. Tuan Polis, ada hal lain lagi? Dalam perjalanan ke sini, kami jumpa seorang tukang tilik tua. Dia mesti serahkan cermin dari rumah sewa Faris Hassan ini langsung pada kamu. Kata dia bila kamu nampak, baru kamu tahu apa nak buat. Tukang tilik tua itu, Lepas dia serahkan cermin ini, dia pusing lalu terus pergi. Katanya kalau ada jodoh, kita akan jumpa lagi.
Terima kasih, Tuan. Budi baik ini, saya akan ingat. Tak apa, perkara kecil. Jaga diri, Amir. Rupanya, inilah mesin masa. Akhirnya aku boleh balik. Aina, aku datang untuk kawin dengan kamu. Aina, aku dah balik. Aku tahu kamu akan datang. Amir.